Okey, bab 6 ah. Bab 6, apa tajuk bab 6? Sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, sudut dan tangen bagi bulatan, kita ada 4 subtopik 6.1 sampai 6.4. Okey, tetapi hari ini kita belajar 6.1 sahaja, 6.1 sahaja, sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkok. Okey. Jadi ada dua yang kamu kena belajar sudut, jenis sudut. Satu sudut pada lilitan, satu lagi sudut pada pusat. Okey, kenapa kamu perlu belajar bab 6? Sebab dia sangat penting yang akan digunakan dalam pelbagai bidang perindustrian. Okey, standard pembelajaran membuat dan menentusahkan konjektor tentang hubungan antara sudut-sudut pada lilitan dengan sudut pusat yang dicangkum oleh lengkok tertentu. Dan seterusnya menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan nilai sudut dalam bulatan. Okey, ini kita imbas kembali. Kamu sudah belajar bulatan kan? Tingkatan berapa? Tingkatan 2. Tingkatan 2. So, ini kita imbas balik. Ini lilitan. Okey, lilitan. Kemudian pusat itu, tengah-tengah itu pusat bulatan. Kemudian jejari. Jejari itu yang separuh sahaja daripada diameter. Separuh daripada diameter. Kemudian kita ada perentas di situ. Kemudian kita ada panjang lengkok. Yang ini lengkok minor yang lebih pendek. Kemudian yang ini adalah lengkok major yang lebih panjang. Kemudian dia punya kawasan di dalam itu kita panggil sektor. Sektor major yang di dalam, sektor yang lebih besar, sektor minor yang lebih kecil. Okey? So ini kamu kena ingat imbas baliklah. Alright, pastikan kamu tahu apa itu lengkok semua. Alright, seterusnya, apakah sudut pada lilitan? Apa itu sudut pada lilitan? Sudut pada lilitan ialah sudut kalau kamu ada satu bulatan begini. Kemudian pusat di tengah-tengah pusat. Kamu ada dua perentas yang dihubungkan. Yang di sinilah kamu punya sudut pada lilitan. Siapa itu? Sudut pada lilitan adalah sudut yang berada di lilitan. Okey, di lilitan. Ini bulatan. Tengah-tengah itu pusat. Yang ini dua perentas dihubungkan. Yang di sinilah sudut pada lilitan. Faham? Asal sudut itu berada di lilitan, itu adalah sudut pada lilitan. Kemudian apa pula itu sudut pada pusat? Kalau ini bulatan kamu, kita ada pusat di tengah-tengah. Okey. Yang di sini adalah sudut pada pusat. Boleh faham? Sudut pada lilitan, sudut pada pusat. Okey. Itu beza lilitan dengan pusat. Jadi kita tengok contoh di sini, kita ada sudut PQR. Mana sudut PQR? Ni kan? Ni sudut PQR. Ini sudut apa? Lilitan kah ataupun sudut pada lilitan atau sudut pada pusat? Ya, sudut pada lilitan. Okey, sudut pada lilitan ini telah dicangkum oleh lengkok PR. Maksudnya dia macam diikat. Dia diikat oleh lengkok P dan R. Itu maksud dia. So, ini sudut PQR ini adalah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok PR. Okey, itu adalah sudut pada lilitan. Kita tengok contoh ini dalam rajah 2. Kita ada sudut PQS. Mana sudut PQS? Di sini. Dengan sudut PRS. Kedua-dua ini adalah sudut pada lilitan. Okay, dua-dua ini sudut pada lilitan. Kemudian, kedua-dua sudut pada lilitan ini dicangkum oleh lengkok yang sama, iaitu lengkok PS. Betulkah kelas? Coba kamu tengok, betul kan?
Tengok kaki dia itu kaki dia bertindih di tapak yang sama. Jadi kedua-dua sudut pada lilitan ini telah dicangkum oleh lengkok yang sama. Oleh itu, ini perkara pertama yang kamu kena ingat. Sekiranya kita ada sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama, maka kedua-dua sudut itu dia punya nilai sama. Oke, asal dia dicangkum oleh lengkok yang sama, nilai kedua-dua sudut itu adalah sama. Contohnya kalau PQS, kalau yang ni 40 darjah, yang di sini berapa kelas? Sama sahaja. Oke, sama sahaja. Asalkan dia dicangkum oleh lengkok yang sama. Di sini kan lengkok dia sama. Jadi sudut di sini dan sudut di sini nilai dia sama. Ingat syarat dia apa? Mesti dicangkum oleh lengkok yang sama. Boleh faham? Oke, macam beginilah. Ketiga-tiga, berapa sudut pada lilitan di sini? Kita ada 3 kan? 1, 2, 3. 3 sudut pada lilitan ini. Dan ketiga-tiga dicangkum oleh lengkok yang sama yaitu PQ. Jadi ketiga-tiga ini mempunyai nilai yang sama. Sudut semua itu tiga-tiga nilai sama. Oke, itu yang pertama kamu kena ingat. Oke, kita tengok contoh 1. Berdasarkan raja ini, hitung nilai Y. Oke, nilai Y ada di sini. Nilai Y ada di sini. Oke, soalan saya, ini Y ini apa? Sudut pada pusat kah? Sudut pada lilitan? Oke, sudut pada lilitan. Jadi, kita tengok. Yang di sini. Ini sudut pada apa? Pusat atau lilitan? Juga sudut pada lilitan. Kemudian kita tengok. Adakah dia dicangkum oleh lengkok yang sama? Ya atau tidak? Iya. Jadi bila iya, berapa nilai Y? 40. Begitu. Sebab kedua-dua sudut pada lilitan ini telah dicangkum oleh lengkok yang sama, maka nilainya sama. Kalau di sini 40, sini pun 40. Oke. Kenapa bukan Y itu 30? Kalau saya tengok, dia pun dicangkum lengkok sama juga. Sudut ADE juga dicangkum oleh lengkok yang sama. Tapi kenapa Y itu bukan 30? Sebab ADE itu bukan sudut pada lilitan bulatan. Dia sudah terlebih, betul? Sudut pada lilitan mesti dia ngam-ngam sentuh itu lilitan sahaja. Kalau yang ADE ini dia sudah terlebih. Terlebih daripada itu bulatan. So itu bukan sudut pada lilitan. Okay, so nilai Y adalah 40 darjah. Okay, so itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kamu kena tahu, dalam bab 6.1 ini ada lebih kurang 5 atau 6 yang kamu perlu ingat. So yang tadi pertama sudah. So yang kedua ini ialah, kita tengok yang pertama di sini. Di sini ya. Kita ada 2 sudut pada lilitan. Yang di sini dengan yang di sini. Adakah dia dicangkum oleh lengkok yang sama? Kelas, iya atau tidak? Tidak. Dia tidak dicangkum. Di sini dia punya lengkok di sini. Yang ini dia dicangkum lengkok di sebelah sini. Tidak. Tetapi kamu nampak ni dia punya tanda sama. Maksudnya panjang lengkok dia sama. Walaupun kedua-dua sudut pada lilitan itu tidak dicangkum oleh lengkok yang sama. Tetapi lengkok-lengkok mereka adalah sama panjangnya. So apabila panjang dia sama, maka sudut juga sama. Okey, sudut juga sama. Itu yang kamu kena ingat yang kedua. Okey, maksudnya kalaulah di sini 30. Okey, di sini berapa kelas? Berapa? 30 juga.
Sebab panjang lengkok dia sama. Ada tanda macam begini. Sama panjang lengkok. Okey? Okey. Seterusnya, yang di sini, yang kedua nih ya. Sini. Saiz sudut pada lilitan bulatan adalah berkadaran dengan panjang lengkok. Maksudnya di sini, saiz sudut pada lilitan sama dengan panjang lengkok dia. Kalau kita tengok di sini, saiz dia X. Panjang lengkok dia Y. Okey. Tapi yang di sebelah sini, panjang lengkok dia 3Y. Maksudnya 3 kali ganda di sini. 3 kali ganda. Oleh kerana panjang lengkok dia 3 kali ganda, so dia punya sudut pun mesti berkadaran. 3 kali X juga. Okey? Mesti berkadaran. Kita tengok contoh. Okey. Ada soalan? Okey. Kita tengok contoh. Contoh 2. Panjang lengkok PR sama dengan QS. Berapa nilai X? 40. Sebab panjang lengkok dia sama. Okey, di sini panjang lengkok sama. Sorry. Okey, sini. Okey, di sini panjang dia sama. Okey, sama. Jadi nilai X juga 40. Cuba tengok contoh ketiga. Contoh ketiga, ini yang berkadaran itu. Kamu kena ingat yang berkadaran. Saiz sudut pada lilitan bulatan adalah berkadaran dengan panjang lengkoknya. Contohnya di sini X. Ini X, panjang lengkok dia 6. Okey. Yang di sebelah dia di sini, sudut dia 25 darjah. Tetapi panjang lengkok dia 2 cm sahaja. So, kita kena berkadaran. Yang 2 ini, 2 darab berapa dapat 6 kelas? 2 darab berapa dapat 6? Berapa? 3. So, 2 darab 3, 6. Maksudnya untuk cari X di sini, itu 25 pun kamu perlu darab juga dengan 3. Dapat berapa? Dapat berapa? 75 darjah. Okey, 75 darjah. Darjah tu darjah. Okey, so kalau kita buat dalam bentuk begini, nisbah. Okey, yang X kita letak di atas, so kita mau cari sudut. Kemudian yang di bawah itu kita letak yang sebelah punya, 25 darjah. Kemudian kamu tulis dia punya panjang lengkok 6 cm, yang di sini panjang lengkok dia 2 cm. So, untuk cari X, kita darab sahaja. 3 darab 25 darjah. Dapatlah X sama dengan 75. Sama kan? Okey? Boleh kelas? Kesimpulan dia ialah sudut pada lilitan haruslah berkadaran dengan panjang lengkok dia. Okey, panjang lengkok. Okey. Sekarang kita masuk kepada sudut pada pusat. Apa kaitan sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan? Okey. Saiz sudut pada bulatan, pada pusat bulatan adalah 2 kali ganda saiz sudut pada lilitan bulatan. Dengan syarat ianya dicangkum oleh lengkok yang sama. Okey? So, di sini kita ada, ini adalah sudut pada lilitan. Sudut pada pusat adalah 2 kali ganda sudut pada lilitan. Dengan syarat, dia dicangkum lengkok yang sama. Tengok yang ni lah. Ni, 2X pusat kan? Yang X itu lilitan. Dia dicangkum lengkok yang sama. Okey? Begitu juga di sini. Kita ada sudut pada pusat di sini, yang ini sudut pada lilitan. So, sudut pada pusat ni 2 kali ganda sudut pada lilitan. Yang penting dicangkum lengkok yang sama. Okey, ini adalah
rules yang keberapa? Ketiga kah? Kamu perlu ingat. Oke? Boleh ya? Tengok contoh. Tentukan nilai X dan Y bagi setiap yang berikut. A. Oke, tengok yang A. Tentukan nilai X dan Y bagi setiap yang berikut. Kita tengok di sini. X ini sudut apa kelas? X sudut apa? Pusat kah lilitan? Lilitan. Ya, mana yang besar itu? Pusat kah atau lilitan? Pusat. Oke, 2 kali ganda. So, kalau kita tengok, sudut pada pusat dia adalah 80. So, sudut yang X itu adalah kita bahagi 2. 80 kita bahagi 2. Kita dapat X mestilah 40. Begitu. Oke? So, X 40. Oke, Y di sini. Ini Y ini sudut apa nih kelas? Sudut pada pusat kah? Sudut pada lilitan? Lilitan. Ini bukan pusat, ah? Oh, lilitan. So, ini adalah sudut pada lilitan. Asal dia sentuh lilitan, itu adalah sudut pada lilitan. Biarpun kamu nampak dia kecil-kecil di situ cili padi, tetapi dia adalah sudut pada lilitan. Asal sudut pada pusat, dia perlu sentuh itu pusat. So, sudut pada lilitan dicangkum lengkok yang sama, nilai dia juga 40. Sebab di sini 40 tadi. Oke? Boleh ya? Oke, tengok B. B. Sudut X di sini. Oke, berapa nilai X? X ini sudut pada lilitan. Ketiga-tiga sudut ini dicangkum lengkok yang sama. Sudut X berapa kelas? 35, sebab dia sama dengan ini. Sudut pada lilitan 35, jadi X pun 35. Sebab dia dicangkum lengkok yang sama. Kemudian kita ada sudut Y, yaitu sudut pada pusat. Ingat, sudut pada pusat adalah 2 kali ganda sudut pada lilitan dengan syarat dicangkum lengkok yang sama. Jadi Y berapa? 2 kali ganda itu 35. So, kita darablah 2. 70. Yes, 2 darab 35 kita dapat 70. Oke, tengok yang C pula. Yang C, Y ini sudut apa kelas? Yang Y. Nih. Lilitan. Oke, sudut pada lilitan. Mana sudut pada pusat? Kasih tahu saya. Kasih tahu teacher, mana sudut pada pusat? 140 darjah kah atau X? Mana satu? 140. Sudut pada pusat adalah X. Dia mesti Dia mesti sepadan, X adalah sudut pada pusat, bukan 140. Itu 140. Sorry. Dua-dua sudut pada pusat by kelas. Kan? Cuma yang sepadan dengan Y maksud teacher. Yang sepadan dengan Y adalah X. Sorry. Yang sepadan dengan X adalah dengan Y adalah X. Sebab Y itu kan dia di atas kan. So, yang sepadan dengan Y adalah yang X itu. Maksudnya sudut X itu adalah 2 kali ganda sudut Y. Oke, begitu dia kena sepadan. Kalau dia di atas, yang di atas juga dia punya sudut sepadan dengan dia. Oke, so di situ macam mana kita mau cari X? Kamu kena ingat sudut putaran lengkap. Berapakah sudut putaran lengkap? Berapa? 360. So, kita boleh cari X dengan cara menolak 360, kita tolak dengan 140 itu. So, kita dapat X sama dengan 220. Oke, X sama dengan 220. So, X itu sudut pada pusat yang sepadan dengan Y. Oke, jadi 220. Dan sudut pada pusat adalah 2 kali ganda sudut pada lilitan. Maksudnya X adalah 2 kali ganda Y. Okay, so kita bahagilah 220. Kamu bahagi dengan 2. Dapatlah Y sama dengan 110 darjah. Boleh paham?
Boleh paham? Tolong respon. Boleh ya. Kalau ada soalan tanya. Sebab ya, saya tidak nampak. I cannot see you, you cannot see me. Jadi tanya saja. Oke? Tanya. Oke. Kalau boleh, kita teruskan. Kalau tadi sudut pada lilitan adalah berkadaran dengan panjang lengkoknya, begitu juga dengan sudut pada pusat. Sudut pada pusat juga berkadaran dengan dia punya panjang lengkok. Oke. So kalau kita tengok di sini X. Dia punya panjang lengkok Y. Ni ya, Y ya. Y. So di sini sama, panjang lengkok dia sama. So nilai sudut pun X jugalah. X juga. Tetapi di sini apabila dia punya panjang lengkok dia double 2Y. So of course dia punya sudut pun double juga 2X. Dia mesti berkadaran. Boleh paham atau tidak? Boleh paham? Mesti berkadaran, ah? Okey. Boleh. Tapi suara siapa ni ya? Teacher tidak tahu siapa punya suara ni yang cute-cute ni. Okey. Seterusnya. Last slide pula ni. Tahu ketawa sudah si anu tu? Si siapa gitu? Ketawa sudah si airboy tu kalau last slide. Okey. Alright. Yang terakhir adalah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum. Tidak nampak pula ni. Sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh diameter ialah 90 darjah. Maksud dia, asal kamu nampak begini, ini bulatan, tengah-tengah pusat. Okay, kita ada diameter di sini, diameter. Kemudian daripada diameter ini, dari hujung diameter tu sampai hujung diameter tu, kita ada sudut di sini. Sudut di sini confirm 90. Wajib 90. Faham tak? Sebab dia punya panjang lengkok adalah sama dengan dia punya diameter. Boleh faham? Asal panjang lengkok dia sama dengan diameter, maka sudut pada lilitan itu confirm mesti 90 darjah. Okey? Boleh? Boleh faham? Begitu. Okey? Asalkan sudut pada lilitan itu dicangkum oleh diameter bulatan tersebut, maka sudut pada lilitan itu adalah tiada lain tiada bukan 90 degree later. Okey? Boleh? So ada berapa itu? Ada berapa rules yang kamu perlu ingat dalam subtopik 6.1? Yang pertama apa? Bila kita ada dua sudut pada lilitan, 2 ke 3 ke atau berapa-berapa sahaja. Sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua ialah ini. Sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh panjang lengkok yang sama juga sama. Kemudian yang ketiga ialah saiz sudut pada lilitan bulatan mesti berkadaran dengan panjang lengkok dia. Okey. Yang seterusnya, yang keempat adalah saiz sudut pada pusat bulatan adalah 2 kali ganda sudut pada lilitan bulatan dengan syarat ianya dicangkum oleh lengkok yang sama. Itu yang keempat. Dan yang kelima, sudut pada pusat juga berkadaran dengan panjang lengkoknya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh diameter bulatan adalah 90 darjah. So ada 6 yang kamu perlu ingat dalam 6.1 ini. Alright. Bolehkah? Boleh. Okey.